tak datang dari mana, kita tak pergi ke mana, kita memang duduk di sinilah. Sepatutnya pihak kerajaan dia mengiktiraf hak-hak orang asli, bukannya dasar pemberian tanah. Yang susah, yang masih cari makan, yang masih mau meneruskan kebudayaan, itu semua orang asli akar umbi. Mati hidup pun orang kata memang kita tahan sini juga. Sebab tanah adat kita, tanah tempat sejarah kita. Pada 31 Ogos 2010, negara menyambut Hari Kemerdekaan ke-53 dengan penuh kemeriahan. Di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak dengan gagasan beliau, konsep Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dalam keasyikan mencanang gagasan tersebut, ramai yang tidak tahu ada golongan yang tertindas di dalam gagasan tersebut, iaitu orang asli. Orang asli adalah orang asal yang pertama menduduki tanah Semenanjung jika dibandingkan dengan kaum lain yang ada di Malaysia. Mengikut pengkaji arkeologi, rangka tulang manusia di Gua Cha di Kelantan yang telah ditemui dalam tahun 50-an, mereka mengatakan bahawa tulang rangka tersebut adalah rangka manusia yang merupakan nenek moyang kepada orang asli yang ada sekarang lah. So sesungguhnya berdasarkan kajian mereka ini, orang asli memanglah orang asal, penduduk asal di negara inilah. Kita tak datang dari mana, kita tak pergi ke mana, kita memang duduk di sinilah, ya. Satu lagi perang yang telah menyebabkan orang asli ramai yang telah terbunuh semasa darurat apabila komunis memberontak di tanah Semenanjung sekitar tahun 1948. Bapri adalah di antara orang kampung yang terselamat dari pertempuran di antara komunis dan British pada masa itu. Langsung dia orang tembak macam ni. Dekat saya orang. Bapa saya kena sini. Dia tanya dekat saya, mana Pak Cik? Itu saya kata, dah tombak. Gerak dia kata, gerak. Kita lari. Macam ni dia tumbang. Datang pula satu orang besar Melayu. Nama dia Engku Denan. Orang dulu lah. Engku Denan nama dia. Inilah lu orang sakit. Awak orang suka simpan komunis. Inilah. Baru padan muka dia kata. Padahal manalah saya orang bagi makan komunis. Ramai orang asli yang telah menderita dan terbunuh dalam perang itu, tetapi bilangan mereka tidak diketahui dan langsung tidak ternyata dalam buku sejarah kita. Sejarah penindasan terhadap orang asli ini diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan oleh nenek moyang. Setelah kerajaan British menyerahkan kuasa pentadbiran mereka kepada Parti Perikatan, Ordinans 1939 yang selalunya melindungi dan menjaga hak orang asli khususnya di Perak digantikan dengan polisi baru yang dipanggil Akta 134 bagi keseluruhan orang asli di Semenanjung. Kebanyakan perkara-perkara yang terkandung dalam Akta 134 lebih berbentuk mengongkong, mengawal kebebasan orang asli dan menghalang orang asli daripada memiliki hak ke atas tanah adat secara kekal. Akta 134 pada pendapat saya adalah bahawa tidak terdapat sebarang peruntukan yang mengiktiraf tanah adat orang asli. Ini bermaksud bahawa orang asli tidak mempunyai sebarang hak di bawah akta itu terhadap tanah adat mereka. Tambahan pula, Seksyen 33 Akta 134 memberi kuasa kepada kerajaan
untuk memutuskan sama ada seorang itu orang asli ataupun tidak. Adakah kerajaan memutuskan sama ada seorang itu India ataupun China? Tetapi bagi orang asli, undang-undangnya lain pula. Jawapannya senang. Akta ini adalah akta yang diluluskan pada zaman darurat yang telah pun tamat pada 1989. Peruntukan-peruntukan yang terdapat pada dalam akta tersebut pada masa kini tidak sesuai dan sepatutnya dimansuhkan. Akta 134 pada pendapat saya secara amnya bercanggah dengan piawai antarabangsa seperti terkandung di dalam Deklarasi Hak Orang Asal Sejagat, di mana kerajaan Malaysia telah menyokong deklarasi tersebut pada tahap antarabangsa. Jikalau ada tuntutan pampasan pokok dan harta yang sedia ada di tanah tersebut, ia tidak mengikuti harga semasa tetapi apa yang dikira layak oleh pemerintah. Tidak dinafikan bahawa kerajaan melalui agensi Jabatan Hal Ehwal Orang Asli telah membawa beberapa bentuk pembangunan kepada orang asli, seperti ada kampung yang lengkap dengan kemudahan asas, bantuan pertanian dan bantuan persekolahan. Namun, tanpa pengiktirafan hak kekal ke atas tanah adat secara bertulis, orang asli hanya menjadi penumpang di tanah peninggalan nenek moyang mereka. Ini terbukti dengan terjadinya banyak kes pengambilan dan pencerobohan tanah adat orang asli yang berlaku dan berlarutan sejak dahulu lagi. Pengambilan dan pencerobohan ini nyata tidak menguntungkan orang asli, malah meningkatkan lagi kadar kemiskinan kerana kawasan tanah adat semakin mengecil dan sumber alam semakin berkurangan. Pada tahun 1974, tanpa pengetahuan orang asli, Akta 134 telah dipindah untuk menempatkan semula orang asli di satu kawasan yang dipanggil RPS, Rancangan Penempatan Semula, yang mirip Felda. Orang asli yang duduk di RPS, kehidupan mereka lebih melarat daripada orang asli yang tidak duduk di RPS. Macam kami tidak lahir di dalam RPS, kami lebih berjaya, boleh mencapai begini. Tapi orang asli yang duduk di bawah RPS sangat sengsara. Macam RPS Pusbetau, sampai 2 kampung mengambil tindakan sekarang setelah 32 tahun berada dalam RPS, mereka sudah keluar dari RPS Betau. Sebab 32 tahun, 18 kampung ditempatkan dalam satu tempat, apa mereka boleh buat? Itu ladang getah pun bukan bawah mereka. Felkra panggil pendatang asing untuk toreh. Orang kampung hanya duduk, diam dari pagi, tunggu malam, malam tunggu pagi. Kerajaan telah memperkenalkan satu projek menjana pendapatan iaitu tanaman semula komersial yang merupakan rancangan pembangunan di atas tanah reserve orang asli. Rancangan ini tidak banyak memberi kesan positif kerana tidak cukup mengira jangka masa panjang kehidupan orang asli. Kelapa sawit sudah ada. Kelapa sawit berapa? 646 hektar. Dia kata itu hak kami orang asli di RPS Jenang. Tetapi bila ada pengarah datang, kami bertanya, siapa yang punya kebun, siapa yang punya sawit. Jadi pengarah tidak jawab. Jadi saya sudah sedar. Jadi sekarang ni pun hasil sawit pun tidak cukup. Tetapi mula sebelum dia tanam ke tempat kami, dia kata itulah hak kami, itulah kepunyaan kami. Dengan terlaksananya dasar-dasar tersebut, orang asli dikenakan hutang. Dan contohnya kalau mereka ada
tanaman yang mereka dah tanam sendiri, pokok-pokok getah ditolak dan mereka tidak diberi pun papasan getah-getah tersebut. Katanya orang asli bodoh, malas. Tapi bila orang asli dah berkebun, kenapa jadi macam ni orang asli? Kenapa kebun orang asli tak ditolakkan? Projek pembangunan tanam semula komersial dan rancangan penempatan semula ini telah menyebabkan tanah adat orang asli banyak yang hilang dan hanya diganti dengan dividen 30% sahaja. Macam saya berapa anak bapak saya, pakcik saya. Kalau duit 300 kita nak bayar sekarang, elektrik dah ada. Nak pakai motor, minyak motor, nak hantar anak ke sekolah. Jadi mana nak cukup? Dulu memang mereka nak laksanakan projek-projek TSK di kampung saya, tapi kami tidak bersetuju. Kami katakan kalau nak dilaksanakan TSB boleh, tapi di luar kawasan reserve. Kami beritahu macam itu, tapi mereka tak nak. Tanah ni tanah pusaka dari datuk nenek moyang dulu. Lagipun tanah ni tanah adat kita orang asli. Jadi saya pun tak salah kerja. Saya kerja pun untuk nak tanam padi, bukan untuk apa pun. Inilah bekas tanah adat orang asli Bukit Lanjan di Selangor yang dimajukan oleh MK Land setelah mendapat kebenaran daripada kerajaan pada tahun 1980. Sebagai pampasan, kerajaan telah membina banglo untuk penduduk Bukit Lanjan, tetapi sebaliknya, mereka dikenakan cukai pintu dan premium tanah yang tinggi ke atas tanah mereka sendiri.